Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak ceritakan kisah rumah puaka Hulu Langat. Kisah ni datangnya daripada kiriman email seorang penonton yang bernama Syah. Perkara ni berlaku semasa Syah berada di rumah sewa kakak dia di Hulu Langat. Kisah ni berlaku pada tahun 1986. Masa tu kakak Syah dan juga suami dia, Abang Ipar Syah ni, baru saja berpindah ke Kuala Lumpur. Abang Ipar Syah ni adalah seorang penjawat awam, maknanya kerja kerajaan lah, dan bekerja di Ceras pada masa tu. Abang Ipar Syah ni dah mohon nak tinggal di kuartus kerajaan di Ceras. Tapi masa tu tak ada kekosongan. Jadi terpaksalah diorang ni cari rumah sewa. Masa tu nak menyewa di Ceras ada, tapi rumahnya agak mahal. Kadar sewa dia agak mahal. Dan pada masa tu Abang Ipar Syah ni masih belum mampu lagi. Terpaksalah diorang ni cari di kawasan lain. Dan diorang cari di sekitar Hulu Langat. Cari punya cari, akhirnya dapatlah satu rumah sewa di Batu 19 Hulu Langat. Rumah tu terletak di kawasan kebun. Jadi rumah tu dikelilingi oleh pokok-pokok buah. Dan rumah tu sentiasa dalam keadaan redup lah. Maknanya sejuk lah, tak panas lah rumah tu. Rumah tu ada satu bilik dan ada ruang dapur yang agak luas. Dan sewa rumah tu hanya RM50 sebulan pada masa tu. Pada masa tu Abang Ipar Syah ni berulang-alik daripada Hulu Langat ke Ceras menaiki motor. Jaraknya memang agak jauh lah, tapi masa tu memang setakat tu saja yang mampu. Pada masa tu kakak Syah ni mengandung anak yang kedua. Dan bila dah dekat nak sampai masa bersalin tu, Abang Ipar Syah ni hantarlah kakak Syah balik ke kampung. Dipendekkan cerita, selamatlah kakak Syah ni bersalin. Keluarga Syah ni memang gembira lah pada masa tu, sebab kakak Syah ni pun dah selamat bersalin, sihat, dan bayi yang dia lahirkan tu pun normal dan sihat. Kakak Syah terus tinggal dekat kampung tu sampailah habis pantang. Bila dah habis pantang tu, barulah dia orang ni balik ke rumah sewa Hulu Langat. Beberapa bulan lepas tu, Syah dapat panggilan telefon daripada mak dia. Mak Syah ni mengadu dekat Syah. Mak Syah beritahu cucu dia tak sihat. Cucu yang dimaksudkan ni adalah anak saudara Syah lah, anak kakak dia yang baru lahir tu. Pada masa tu Syah ni bekerja di Kuala Lumpur. Dan disebabkan Syah ni risau, dia pun pergilah melawat kakak dia dan juga baby tu di rumah sewa Hulu Langat. Bila Syah ni dah sampai dekat rumah kakak dia di Hulu Langat tu, Syah ni terkejut tengok keadaan anak saudara dia. Anak saudara Syah ni, baby yang baru lahir tu, keadaan dia, badan dia dah jadi kurus. Kurus sampai di sekeliling mata dia ni nampak cengkung. Lepas tu kepala baby tu nampak besar daripada biasa. Dan baby tu sentiasa merengek. Jadi Syah ni tanyalah kakak dia, "Kak, kenapa dengan anak kak ni? Dia sakit apa?" Tapi kakak Syah tak mampu nak bercakap. Dia hanya diamkan diri saja. Bila hari dah malam, baby tu makin kuat merengek. Syah pada malam tu dia tidurlah di rumah kakak dia. Keesokan paginya Syah bangun dan solat subuh. Macam biasalah, Syah ni lepas solat subuh tu, dia akan baca doa, dia akan berzikir, lepas tu dia akan baca surah Yasin. Lepas tu bila dah masuk waktu duha, Syah ni dia buat solat sunat duha pula. Masa Syah ni sedang solat sunat duha tu, Syah terperasan di hujung mata dia, di tepi dia tu, ada satu benda melintas. Benda tu berwarna hitam dan berbadan kecil, seolah-olah macam saiz kanak-kanak. Dan Syah cuma nampak benda tu sekilas pandang aja, sekejap aja. Masa Syah rukuk, Syah rasa dekat belakang dia ni berat. Dia terasa macam ada orang panjat belakang dia. Dan perkara tu berterusan sampailah Syah ni selesai solat. Masa tu Syah dah mula rasa lain macam. Dia terasa macam ada benda ganggu dia masa dia solat tadi. Bila dah selesai solat tu, Syah ni nak pergilah ke dapur nak tolong kakak dia buat sarapan pagi. Masa Syah nak pergi ke dapur tu, Syah lalulah depan bilik kakak dia. Pintu bilik kakak dia masa tu memang tak tertutup lah, memang terbuka. Dan nampaklah ada buaian dekat dalam. Masa tu baby tu ada dalam buai. Lepas tu kakak Syah ni ada kat dapur pada masa tu, tengah nak buat sarapan. Jadi tak ada orang lah dekat buai tu. Pada masa tu Syah nampak buai tu bergerak, berhenjut dengan sangat laju. Seolah-olah ada orang yang henjutkan buai tu dengan laju. Sedangkan dekat buai tu memang tak ada orang pada masa tu.
Masa tu Syah terfikir, dalam rumah tu memang ada makhluk lain yang tinggal. Dan makhluk tu mungkin tak suka dekat Syah ni. Sebab tadi Syah ni lepas solat, dia berzikir, dia baca Yasin. Sebab itulah makhluk tu mengganggu Syah masa dia solat sunat tadi. Tapi Syah tak bagi tahu apa-apalah dekat kakak dia pada masa tu. Syah pun turun ke dapur dan bantu kakak dia buat sarapan. Lepas tu makan sama-sama dengan kakak dia. Bila dah selesai makan tu, Syah nak basuh pinggan. Kakak dia pula ambil baju-baju semua yang baru dibasuh ni dan bawa keluar rumah. Kakak Syah ni nak sidai baju lah dekat luar. Syah pun kutip lah semua pinggan, mangkuk, sudu semua dan bawa ke sinki. Sinki dapur. Dekat depan sinki dapur tu ada tingkap. Tingkap tu memang dah terbuka daripada tadi lah, sejak dia orang masak tadi. Sedang Syah ni basuh pinggan dekat sinki dapur tu, di tingkap dapur yang terbuka tu, tiba-tiba datang seorang makcik ni. Entah daripada mana datang. Dan makcik tu marah-marah dekat Syah. Syah kenal makcik tu. Makcik tu adalah tuan kepada rumah sewa tu. Syah berasa hairan lah masa tu. Dah kenapa pula datang tiba-tiba marah-marah. Masa tu Syah terperasan beberapa benda yang pelik pada makcik tu. Benda pertama adalah makcik tu bercakap dalam bahasa yang tak dapat difahami. Makcik tu bercakap marah-marah. Banyak dia cakap. Tapi satu apa pun Syah tak faham. Benda pelik kedua adalah warna kulit makcik tu. Warna kulit makcik tu nampak macam sedikit kuning. Tak macam manusia normal. Dan benda pelik ketiga, masa makcik tu bercakap, nampak gigi dia. Gigi dia tu pelik. Gigi makcik ni nampak jarang dan berwarna gelap. Bila dah makcik tu marah-marah macam tu, Syah ni tak pedulikan sangat lah. Mungkin makcik ni salah orang. Syah pun naiklah ke atas. Bila naik ke atas tu, Syah ni melintaslah dekat tingkap dekat ruang tamu tu yang memang dah terbuka. Syah ni nampaklah kakak dia sedang sidai baju dekat luar, dekat laman rumah. Syah nampak kakak dia ni sedang bersembang dengan seseorang. Jadi Syah pun pergilah jenguk. Bila Syah jenguk, Syah nampak kakak dia sedang bersembang dengan tuan rumah tu, makcik tuan rumah tu. Syah pun rasa pelik lah. Tadi bukan makcik ni ada dekat tingkat dapur ke? Masa tu makcik tu terperasan lah Syah ni pandang dia. Makcik tu pun senyum dekat arah Syah. Masa tu lagi sekali Syah ni rasa pelik. Tadi bukan main lagi makcik ni marah-marah dia dekat tingkat dapur tu. Sekarang ni okey pula, boleh senyum pula. Lepas tu Syah ni mulalah terperasan. Makcik tu yang bercakap dengan kakak dia ni, kulitnya tak berwarna kekuningan macam tadi. Dan bila makcik tu bercakap, gigi dia tak nampak macam jarang, tak nampak hitam macam tadi. Pada masa tu mulalah Syah ni terfikir, ke tuan rumah ni ada membela? Dia terfikir macam tu. Petang tu bila abang ipar Syah dah balik daripada kerja, dah sampai ke rumah, Syah ni tanyalah abang ipar dia, pernah tak terjadi benda-benda pelik, perkara-perkara pelik dekat rumah ni? Abang ipar Syah ni ceritalah dekat Syah. Dulu mula-mula tak ada. Tapi bila dah anak nombor 2 ni lahir, dah bawa ke sini, ke Hulu Langat ni, mulalah rumah ni rasa lain. Abang ipar Syah ni selalu rasa macam seram sejuk lah dalam rumah tu. Lepas tu abang ipar Syah ni sambung lagi cerita. Dekat belakang rumah tu, tak jauh daripada belakang rumah sewa tu, ada sebatang sungai. Dan katanya ada beberapa orang yang pernah pergi ke situ, menangkap ikan dekat situ, pernah ternampak ada lembaga berwarna putih terbang melayang-layang dekat kawasan pinggir sungai belakang rumah tu. Tapi abang ipar Syah sendiri tak pernah pergi dekat situ. Sebab dekat kawasan tu terlalu bersemak. Semak dia terlalu tebal. Lepas tu Syah tanya pula pasal tuan rumah tu, tuan rumah sewa tu, okey ke tak apa semualah. Masa tu lah abang ipar Syah cakap, memang makcik tu ada membela. Bila Syah dengar macam tu, Syah angguk je lah. Sebab dia memang dah syak daripada awal lagi, yang makcik tuan rumah sewa tu memang membela. Masa Syah bercakap dengan abang ipar dia tu, Syah ni bagilah cadangan. Apa kata kalau bawa balik baby tu balik ke kampung? Mana tahu orang kampung tu ada yang boleh tolong ke apa kan. Sebab dah nampak dah teruk sangat. Badan dah makin kurus, dah makin lemah. Usia pun dah 6 bulan pada masa tu baby tu. Abang ipar Syah dengan kakak Syah setujulah elok cadangan tu, bawa balik ke kampung. Keesokan harinya Syah pun baliklah semula ke Kuala Lumpur dan bekerja macam biasa. Tak lama lepas tu Syah dapat tahu yang abang ipar dia ni dah dapat rumah sewa lain, di kawasan lain lah, di kawasan Pekan Batu 17. Dekat situ memanglah sewanya agak mahal, tapi ada kemudahan lah, banyak kemudahan dekat situ. Kedai pun dekat, lepas tu kawasan kejiranan yang baik. Dan Syah dapat tahu anak saudara dia dah makin sihat, dan dah tak menangis dah pada waktu malam. Dan tuan rumah tu pula, makcik tuan rumah tu merayu-rayu dekat abang ipar Syah dan juga kakak Syah untuk tinggal lagi di rumah sewa tu, sampai dia sanggup bagi percuma. Tinggal aja dekat rumah tu, tak payah bayar sewa. Tapi pada masa tu abang ipar Syah memang dah nekat nak tinggal di rumah lain.
Dan katanya lagi, lepas abang ipar Syah, kakak Syah semua dah pindah keluar daripada rumah sewa tu, ada pasangan muda yang menyewa rumah tu. Pasangan muda tu kedua-duanya adalah orang yang rajin beribadah, rajin solat, rajin mengaji Al-Quran. Diorang ni bagi tahu rumah tu selalu rasa bergegar, seolah-olah ada sesuatu yang menggoncang rumah tu. Dan diorang ni selalu diganggu pada waktu malam. Diorang cuma bertahan sebulan aja dekat rumah sewa tu. Lepas tu diorang pindah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.